Okay, so hari ni nak belajar tajuk baru. Tajuk ni, bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Okay, ni dah belajar ke ni? Pernah ke kamu dengar ni? Prisma, piramid, silinder, kon, sfera. Ni belajar waktu bila ni? Bila last kamu belajar benda ni? Oh, sekolah rendah Okay, so kita tengok baliklah apa benda apa ni? Bentuk-bentuk 3D ni, tiga dimensi. Sekejap mana PDF Baik. Kan juga punya PDF sekejap Okay, sekejap. Oh ni. Slow ke? Okay, kejap Suara slow. Okey je. Atira, kamu kena kuatkan volume kot. Cuba kuatkan volume kamu. Okay, so kita tengoklah bentuk geometri. Nak bagi ingat balik kan? Okay. So benda keliling kita ni semuanya bentuk. Ada yang bentuk ni lah geometri kan, macam aiskrim ni. Nampak aiskrim ni? Ni aiskrim ni bentuk apa ni? Siapa tahu? Respon. Dah full dah. Okay, betulkan earphone. Ya, aiskrim ni bentuk cone. Okay, bentuk cone. Mana bentuk cone? Inilah bentuk cone. Nampak? Sekejap. Cikgu tak boleh nak tekan ni ke Okey, kejap PDF ni PDF kan? Sekejap dah lama tak guna. Lupa pula. Okey, so inilah cone ni bentuk cone. Dia ada puncak, dia ada tapak dia. Kan? So kat tapaknya nanti kamu isilah aiskrim kan? Okey. So itulah aiskrim dia bentuk cone. Next. Oh, sama juga macam ni gambar apa Nampak ke gambar apa ni? Ni dalam buku teks ada. Ni gambar apa ni? Tu gambar. Nampak tak ni? Tak nampak yang kali ni. Sekejap Yang ni ni gambar apa Nasi lemak kan, dia bungkus dengan daun hijau. So nasi lemak tu dia bungkus, dia lipat-lipat-lipat macam tu. So jadi bentuk apa? Respon jadi bentuk apa? Ya, dia jadi bentuk piramid. Okey, bentuk piramid. Okey, so gambar piramid, mana gambar piramid? Sekejap. Okey, so piramid yang mana? Inilah piramid dia. Sekejap. Mana piramid? Inilah piramid. Okey, ni piramid. Dia ada puncak, dia ada tapak. Okey, tapak dia tu mesti segi 4 ke piramid? Kalau tapak dia bentuk bentuk heksagon misalnya, adakah dia masih piramid? Siapa boleh respon?
piramid ni tapak dia mesti wajib segi 4 je ke? Ke boleh buat juga bentuk lain? Dia tapak piramid ni tak semestinya kena bentuk segi 4 Dia juga boleh bentuk lah lain. Okey, contohnya kejap Okey, contohnya macam ni. Sekejap cikgu share gambar. Pula. Okey, pergi kat WhatsApp sekejap Mana WhatsApp? Dia tapak dia tak kisah segi 4, dia janji rata dan berbentuk poligon. Contoh dia macam cikgu share dalam WhatsApp tu, nampak tak WhatsApp? Cikgu dalam WhatsApp lah. Ni. Ni. Nampak tu? Cikgu share dalam ni. Okey, nampak tak bentuk piramid ni? Respon dalam ni nampak Okey, so piramid ni tapak dia tak semestinya segi 4. Kan macam tadi tu segi 4 kan, segi 4. Dia juga boleh bentuk segi 3. Okey? Dia juga boleh bentuk segi 3 tapak dia. Kemudian dia adalah dia punya ni bucu yang kat atas ni, okey? Macam ni kan, ni tapak dia segi 4 and then dia ada bucu kat atas. Okey. Itu pun piramid juga. Ataupun yang ni, ni tapak dia bentuk apa ni? Dia bentuk apa? Respon. Ada berapa sisi tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni bentuk apa ni kalau 8 sisi? Respon. Ya, 8 sisi bentuk oktagon. Okey, bentuk oktagon. So, bentuk oktagon pun kalau dia tapak dia bentuk oktagon, lepas tu dia ada bucu kat atas pun kita panggil dia sebagai piramid. Okey? Okey. Sekejap kenapa lah bau ni. Okey. Okey, next. Ada lagi tak? Macam ni tapak ni. Ni tapak ni bentuk apa? Berapa sisi ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 sisi ni kita panggil apa? Respon. 5 sisi. Ya, pentagon. Okey, kita panggil pentagon. So tapak dia bentuk pentagon. Kemudian dia ada bucu kat atas dia. So ni pun kita panggil piramid juga. Okey. Yang ni pun tapak macam ni ke? Ni pun berapa? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 6 sisi. Kalau 6 sisi kita panggil apa? Respon 6 sisi. Ya, kita panggil hexagon. Okey. So tapak rata dia bentuk hexagon, kemudian dia ada bucu kat atas dia. Okey, dekat ni pointy top ni. Okey, di bahagian atas tu. So kita panggil dia piramid. Okey. They all have a pointy top and they all have one base, tapak. Okey, ni semua piramid. Jadi piramid tak semestinya lah tapak je satu jenis dia. Okey, dia banyak jenis boleh. Janji dia ada pointy top. Ni kita panggil pointy top. Okey, bucu kat atas. Faham ke piramid ni? Boleh respon. Okey, faham. Okey, next kita pergi apa lagi Oh ni. Okey, ni
Ni siapa tahu ni tisu ni. Ni tisu. Ni tisu bentuk apa? Apa dia punya bentuk geometri dia? Tisu. Tisu yang kat dapur rumah tu kan. Kat dapur nak lap. Lap meja semua tu. Tisu ni. Kita bentuk dia bentuk apa? Ya, bentuk silinder. Okey, bentuk silinder. So mana silinder? Inilah dia silinder. Inilah bentuk silinder Dia ada dua tapak rata. Okey, dua tapak. Dia kata apa ni? Kamu boleh baca kat situ. Dia kata dia ada dua tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Okey, kongruen tu maksudnya apa? Kongruen tu maksudnya sama sama. So bulatan dia sama kan? Sama. Lepas tu dia ada permukaan sisi yang melengkung, okey, yang mencantumkan dua tapak atas dengan bawah ni. So kita panggil dia silinder. Okey. Next. Ni tak tahulah tu gambar apa. Tu gambar apa Kita tak kisahlah gambar apa. Okey, bentuk apa tu? Bentuk geometri apa? Respon. Ya, bentuk prisma. Okey, bentuk prisma. So, prisma dia kata apa prisma? Prisma ni mesti mempunyai dua tapak. Mana dia? Dia mesti mempunyai dua tapak rata yang berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Kongruen tu samalah maksudnya. Okey, sama. Okey, jadi prisma macam ni kan. Dua tapak bentuk poligon yang sama kan. So ni tapak dia ni. Ni tapak dia ni bentuk apa ni? Bentuk segitiga. Okey, bentuk segitiga. So ada dua tapak segitiga, kita cantumkan dia. Bila kita cantumkan, so yang ini bahagian ni kita panggil dia tinggi, okey? Tinggi. Tinggi prisma. Boleh? Prisma dia bukan satu jenis je. Ni tapak yang bentuk segitiga. Dia juga boleh tapak apa? Tapak hexa. Tapak yang lain jugalah, poligon lain. Contohnya ni. Ni tapak dia bentuk apa ni? Respon. Ada dua tapak yang sama ya. Dua tapak rata yang sama. Kalau ni dia bentuk apa ni? Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Kita panggil apa? Ya, kita panggil heksagon. Okay? Dia ada dua tapak rata heksagon. Yang ni pun heksagon. So, bahagian yang mencantumkan dua heksagon ni, dua tapak rata ni, yang ni yang cantumkan ni. So, yang cantum ni kita panggil tinggi. Okay? Tinggi prisma. Okay? So, ada lagi tak contoh prisma? Sekejap saya tengok lagi tak. Yang cikgu send dekat WhatsApp tu mana lah. Macam nak pergi kat sini? Ni. Okey, contoh-contoh prisma. Okey, kalau prisma dia mesti ada dua tapak yang rata. Tak kisahlah tapak tu bentuk segitiga ke, heksagon ke, pentagon ke. Lepas tu bahagian yang mencantumkan tu kita panggil tinggi. Macam ni kan? Wah. Kenapa ni Sekejap Siapa pula? Aduh. Okey, contohnya ni kan. Ni dua tapak rata bentuk segi empat. Okey, kejap Aduh, cikgu pening pula tengok gambar dalam WhatsApp ni. Macam mana ni? Okey, tadi prisma dia ada dua tapak rata. So ni dua tapak rata. Kali ni bentuk segi empat. Okey, so bahagian yang mencantumkan dua tapak segi empat ni
Kita panggil yang ni, kita panggil yang ni, kita panggil dia tinggi. Faham ke? Boleh? Tapi kalau macam ni dua bulatan ni pun sama juga. Sama rata juga. Tapi kalau macam ni kita tak panggil dia prisma. Kita panggil dia apa ni? Kita panggil dia silinder. Sebabnya prisma dia tak boleh ada bahagian melengkung. Okay? Prisma dia tak boleh ada bahagian melengkung. Dia kena bahagian semua sisi bahagian dia mesti rata. Dia tak boleh melengkung. Okey, kalau ni kenapa dia kata bukan prisma ni? Sebab apa? Siapa boleh bagi reason, alasan kenapa gambar ni not a prism, bukan prisma? Sebab apa? Segitiga dia tak sama rata. Segitiga dia, tengoklah segitiga yang ni kecil kan. Lepas tu yang ni pula lain pula. Dia yang ni macam besar sikit. Kan tak sama, dua tapak tu tak sama. So tak bolehlah panggil prisma. Okay. Yang ni kenapa tak boleh juga panggil prisma juga ni? Sebabnya apa? Tapak yang ni memang dua-dua segi empat. Dua-dua segi empat. Tapi apa? Yang buat bezanya apa? Dia punya position je lah lain kan. Garisan dia tak sama panjang. Mana yang ni? Tengok ni. Yang ni dia buat apa ni segi empat. Ni dia ke arah mana ni? Dia rata lah kan. Rata. Tapi yang bahagian atas ni dia macam condong ke bawah kan. Dia macam condong ke bawah. So tak sama. Bila tak sama dia bukan prisma. Jadi prisma ni nak senang cakap. Prisma ni dua tapak dia mesti sama, mesti seiras. Dia mesti macam twin macam kembar. Kembar seiras. Macam tu lah tapak dia. Faham? Boleh? Boleh faham pasal prisma ni? Boleh, okay. Okay. So prisma dua tapak je mesti betul-betul sama lah, exactly sama lah macam ni kan. Ni tapak, kalau tapak dia bentuk macam ni, ni pun kena bentuk macam ni juga. Dia tak boleh satu macam ni, satu macam ni, tak boleh. Kan satu sengit macam ni, satu lagi sengit macam ni, tak boleh. Okay dah. Kemudian kita pergi mana lah Kita pergi dah jawab soalan Jawab soalan, okay kita jawab soalan. Okay, so bagi cikgu jawapan ni, dia kata hanya mempunyai permukaan rata sahaja. Apa dia? Apa jawapan kamu? Hanya mempunyai permukaan yang rata sahaja. Adakah prisma, piramid, silinder, kon, sfera? Sfera taklah kan. Sfera dia permukaan dia melengkung. Kon pun dia ada permukaan melengkung kan. Silinder pun tak, dia ada permukaan melengkung. Jawapannya? Ya, jawapannya prisma. Prisma saja ke? Ya, prisma dan piramid. Okey. Prisma dan piramid. Dua-dua ni dia hanya mempunyai permukaan rata saja. Dia tak ada yang melengkung-melengkung, tak ada. Okey, next. Hanya mempunyai permukaan melengkung saja. Dia tak ada permukaan rata pun, dia ada melengkung saja. Apa jawapan kamu? Ya, sfera. Okey, sfera hanya mempunyai permukaan melengkung saja kan. Ni sfera. Macam mana? Macam bumi kita bentuk sfera. Permukaan melengkung je lah. Okey, next mempunyai permukaan rata dan juga dia mempunyai permukaan melengkung. Dua-dua dia ada. Apa dia? Ya, kon dia ada permukaan rata dan dia juga ada permukaan melengkung. Okey, ni permukaan rata bulatan and then ni permukaan melengkung. Kon, lagi satu silinder. Silinder pun dia ada permukaan rata, ni permukaan rata, lepas tu dia ada permukaan melengkung kan. Silinder. Okey, next. Okey ni.
mempunyai dua tapak berbentuk poligon yang kongruent. Kongruent tu maksudnya kongruent. Kongruent apalah macam nak pronounce ni. Kongruent, okey, yang sama. Apa jawapan kamu? Prisma. Okey. Ya betul, prisma. Okey, next. Semua titik pada permukaan adalah sama dari pusatnya. Apa jawapan? Tahu tak apa maksud dia? Semua titik pada permukaan adalah sama jarak dari pusatnya. Apa yang ada pusat? Kon ke, sfera ke, silinder? Okay, kita tengok balik tadi buku teks tadi tu ada tak gambar? Ni. Oh, lupa nak ajar ni nampak tak tu? Ya, sfera, okey. Ni sfera. So, ni pusat dia. Pusat sfera kat tengah-tengah. Sama juga bumi ke. Bumi pun kita punya bumi bentuk sfera. Okay, bukan dia bentuk flat tau. Orang belajar sains kan. Bumi bentuk sfera. So dalam bumi kita ada pusat kat tengah dia juga. Kita panggil pusat apa? Siapa tahu? Siapa pandai sains kat sini? Pusat apa kalau kita panggil pusat kat tengah bumi tu? Pusat pusat apa? Yang menyebabkan kamu boleh jalan tak terapung, tak terapung-rapung kan, boleh jalan di atas lantai. Tak terapung-rapung. Kenapa kamu tak terapung-rapung? Sebabnya kita ada apa? Dalam bumi kita ada ya, kita ada pusat graviti. Namanya pusat graviti bumi, okey? Kita ada pusat graviti bumi di tengah-tengah dia. So kalau kamu berada di sini kan, so kamu bolehlah berpijak di bumi yang nyata kan. Kamu ditarik oleh pusat graviti bumi ni yang kat tengah ni, sebab tu kamu tak terbang melayang-layang. Faham? Kalau kamu ada kat sini pun, kamu mana ada terbang melayang-layang kat langit-langit angkasa kan. Kamu boleh berpijak di bumi yang nyata ni kan. Sebabnya ditarik oleh apa? Pusat graviti bumi yang kat tengah ni. So pusat graviti bumi ni dia sentiasa samalah dia punya jarak dia. Kan macam kita panggil apa ni? Jejari. Okey, jejari. Faham ke? Boleh? Okey, faham. So pusat bumi tu pusat bulatan lah kan. Okey, pusat bulatan, so jejari dia sama je. Okey, mana tadi? Okey, jadi semua titik pada permukaan kan, maksudnya mana-mana titik di permukaan ni, permukaan sfera ni adalah sama jarak dari pusatnya. Pusatnya kat mana? Ni pusat dia. Sama jarak, sama jarak, sama jarak, sama jarak. Okey, sama jarak. So jawapannya adalah sfera. Okey, next nombor 3. Mempunyai tapak berbentuk bulatan dan dia ada satu puncak. Satu puncak. Apa jawapannya? Pointy point apa? Pointy apa nama tadi? Ya, cone. Okey. Okey, sekejap macam nak padam ya. Tak boleh padam tak boleh padam pula ni. Oh, sebab cikgu. Sekejap Okey. So yang ni adalah cone. Okey, ada satu puncak. Bulatan ada satu puncak cone. Okey. Next. Okey, ni namakan bentuk 3 dimensi yang dapat dibentuk daripada bentangan berikut. Pointy top. Ya, pointy top, betul. Okey.
Namakan bentuk 3 dimensi yang dapat dibentuk. Okey, kalau yang ni kalau kat rumah, kalau kamu rajin kan, kamu lukislah gambar ni macam ni, kamu lukis kan, lepas tu kamu buat bulatan dia. Lepas tu kan kamu gunting lah, gunting. Lepas tu kan kamu gulungkan dia, nanti tiba-tiba jadi bentuk apa ni? Bentuk kon. Okey, jadi bentuk kon. Jadi bentuk kon. Try lah buat kat rumah. Kan bosan tak tahu nak buat apa, kamu try buat. Okey. Kalau nombor 2 ni, agak-agak jadi bentuk apa ni? Ni tapak dia segi 4. Lepas tu dia ni segitiga kanan, segitiga kiri. Lepas tu ada segitiga kat belah sini juga, segitiga ni juga. Agak-agak jadi bentuk apa tu? Respon. Ya, jadi piramid. Okey. Jadi piramid. Okey, ni pun kamu pun boleh buat piramid. Kan? Kamu ambil kertas kosong, kamu lukis gambar ni, segi 4 ni, segitiga, kanan kiri, lepas tu buat yang ni segitiga. Lepas tu nanti kamu lipat-lipatkan dia. Lipat, jadilah bentuk piramid. Okey, next. Ni agak-agak jadi bentuk apa ni? Kalau kamu lipat dia jadi bentuk apa? Piramid yang ni Ni piramid. Yang tapak je bentuk apa ni? Piramid bertapak segi 4. Ni piramid bertapak segi 4. Sebab piramid kan ada macam-macam bentuk tapak je kan. Okey, kalau nombor 3 ni bukan piramid. Nombor 3 apa? Ya, nombor 3 prisma. Agak-agak mana tapak rata dia. Dia kan prisma kan mesti ada 2 tapak rata kan. Yang sama kan, yang congruent kan. Agak-agak mana 2 tapak rata yang sama tu? Yang mana? Yang bentuk apa? Mana 2 tapak rata dia? Adakah yang ini? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang mana? 2 tapak rata dia. Ya, segitiga. Okey, segitiga. Yang segitiga ni, okey, ni adalah 2 tapak rata dia. Yang berbentuk segitiga ni. Nanti dia cantum, jadilah prisma. Okey. Try lah buat kat rumah. Okey, lipat tu jadi prisma. Okey, next nombor 4. Ni dia ada 2 permukaan rata dia, bentuk bulatan. Lepas tu ada bentuk ni. Ni kalau gulung-gulung jadi apa Ya, betul. Jadi silinder. Okey, silinder. Yang ni nombor 5 pun 2 permukaan rata bulatan. Lepas tu dia ada tengah-tengah dia buat segi 4 macam ni. Nanti dia gulung. Jadi apa? Nombor 5. Ya, dia jadi silinder juga. Okey, nombor 5 ni pun jadi silinder juga. So silinder tak semestinya kamu lukis silinder macam ni. Kan dia punya bentangan je. Ni kita panggil bentangan Bentangan. Kita bentangkan dia. Kamu boleh lukis juga bentangan silinder yang macam ni. Maksudnya bulatan dia satu sini pun boleh juga. Ataupun dua-dua sama ni pun boleh juga. Tak kisahlah, bila gulung-gulung dia memang akan jadi silinder. Okey, next nombor 6. Agak-agak jadi apa? Kalau lipat jadi apa Ya, dia jadi piramid. Okey. Okey. So ni piramid yang tapak dia berbentuk segitiga kan. So ni piramid tapak. Tadi dia buat apa? Piramid bertapak segi 4 tadi. Okey, ni piramid bertapak segitiga. Piramid bertapak
segitiga. So nanti kamu lipat jadi piramid. Okay, next nombor 7. Agak-agak jadi apa ni? Ni kalau kita lipat dia, agak-agak jadi apa? Ya, dia jadi kon, okey. Dia jadi kon. Maksudnya kan nak buat kon kan tak semestinya pakai yang ini Kamu nak pakai yang buat macam ni pun boleh juga. Kamu buatlah semi bulatan kan. Lepas tu kat tepi ni kamu buat bulatan je. Nanti kamu gunting. Kamu jangan pisahkan yang ni tau, yang bahagian jangan pisahkan dia. Kamu gunting je, follow je. Gunting, follow je. Nanti kamu lipat-lipat, gulung-gulung jadi lakon. Okay, next nombor 8. Agak-agak apa? Ya, yang ni prisma. So prisma dia ada 2 tapak yang sama rata. Agak-agak tapak dia yang mana? Mana tapak dia? Adakah ni tapak dia? Ni ke? Mana tapak dia? Dia mesti ada 2 tapak. 2 tapak yang congruent yang sama. Ya, yang bentuk pentagon, okey. Ni bentuk pentagon ni kita panggil dia 2 tapak yang sama. So nanti kita lipat jadilah prisma. Okey. Dah settle yang itu, next. Ni nak kena lukis pula. Dia kata apa ni? Lukis bentangan. Okey. Saya nak suruh kamu buat ke depan ni. Boleh ke buat tu, lukiskan bentangan dia? Contohnya dia kata kat sini apa? 4 unit 4 unit. So kamu pun buatlah 4 unit kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 unit. Lepas tu yang ni 3 unit. Lukislah tapak dia. 1, 2, 3 unit. Lepas tu yang ni sambung je buat yang ni. Lepas tu yang ni buat yang ni. Okey, jadilah tapak. Okey. Lepas tu nak buat apa pula? Dia punya sayap. Dia ada sayap ni kan, sayap segitiga ni kan. Ni sebenarnya gambar apa ni? Ni gambar prisma. Respon kat cikgu ni gambar apa ni? Ni gambar apa ni? 3D apa tu? Prisma Prisma. So dia ada 2 tapak rata yang berbentuk segitiga. Sekejap je pakai apa Okay, kamu buatlah. Okay, ni yang colour purple ni. So kamu buat sayap dia kan. Sayap dia ni kalau buka sayap colour purple ni, maksudnya yang ni 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Lepas tu yang selebihnya tu kamu pun cantumkan dekat sini. Okay. Jadilah sayap dia. Okay. Tu sayap yang atas dia. Ini sayap yang bawah, ini sayap bawah dia. Sayap atas dia pun sama juga. Ini berapa? Ni dia kata kat sini 4 kan. 4. So kamu lukis 4. 1, 2, 3, 4. Yang lepas tu yang condong tu kamu sambungkan saja. Jadilah macam ni. Boleh? Dah less than 1 minit lah. Ini belajar lukis ni je. Okay, lepas tu kan cikgu bagi link baru kita sampai 2.5 je kan. Lepas tu kita buka apa pula? Kita buka, yang ni. Ni benda ni kalau kita buka ni berapa unit? 5 unit dah habis ke belum lagi Okay. Ni 5 unit. So kita